Jadi, bantuan patut dikurangkan apabila kanak-kanak sudah mahir sehingga akhirnya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Jadi, kalau saya kaitkan dengan anda yang membuat kerja kursus, jadi bantuan itu saya kurangkan. Maksudnya saya tak perincikan apa yang patut kamu tulis dalam laporan tersebut satu persatu. Kalau saya beri, maksudnya saya sudah memberi jawapan secara direct. Jadi saya kurangkan bantuan itu dengan tidak memperincikan pasal macam mana laporan itu ditulis. At least saya ada memberi bimbingan penggunaan instrumen itu. Itu sahaja yang saya boleh berikan. Sebab kalau saya buat sampai habis, maksudnya tiada pembelajaran daripada kamu. At least saya sudah kurangkan bantuan itu sebab kamu dah boleh membuat apa penulisan laporan itu dengan baik. Jadi kalau sudah boleh buat, situ akhirnya kamu dapat membuat dengan cemerlang tanpa mengharapkan bantuan saya 100%. Okey, itu yang saya boleh kaitkan. Jadi dalam scaffolding ini juga melibatkan perbualan dan interaksi. Bayangkan dalam scaffolding itu tak ada cakap, tak ada penggunaan bahan. Jadi tiada sokongan lah maksudnya. Tidak berlaku bimbingan. Sebab itu kalau dalam bimbingan dia ada pentingkan perbualan dan interaksi, tak kisahlah interaksi secara komunikasi ke, interaksi secara bahan ke, interaksi secara persekitaran ke, interaksi secara digital ke, itu yang menjadi bahan support untuk kamu membina pengetahuan. Jadi membantu kanak-kanak menyusun konsep-konsep baru secara sistematik dan bermakna dengan bantuan individu yang lebih mahir, itulah proses scaffolding yang sebenarnya. Sebab itu kenapa kamu perlu belajar tentang teori Vygotsky. Sebab dalam kelas kita ada pelbagai pelajar, ada pelbagai murid. Di situ ada yang memerlukan bantuan kita untuk membina pembelajaran mereka lebih bermakna. Bukannya kita memberi bantuan 100%. Kalau saya boleh kaitkan dengan kanak-kanak, biasalah saya ini biasa dengan kanak-kanak kan. Saya selalu pergi praktikum melihat guru-guru mendidik kanak-kanak umur 4 tahun ke bawah. Mereka umur 4 tahun ke bawah ini bukannya belajar secara formal. Mereka ada dididik tentang pra-pembelajaran, kira bukan pembelajaran formal, dan satu lagi mereka dibelajar tentang asuhan. Asuhan kalau saya boleh beri contoh satu. Contohnya kanak-kanak pergi ke tandas. Pergi ke tandas ni kalau umur yang 4 tahun, rasanya asuhan itu banyak melibatkan proses scaffolding. Sebab apa? Sebab umur kanak-kanak 4 tahun itu dia dah boleh pergi ke tandas sendiri. Cuma dipantau oleh guru. Takut nanti apa berlaku di dalam tandas kan. Jadi kat sini guru-guru kena bimbing. Macam mana adab membuka pakaian, pergi tandas ke macam mana. Sebab pengalaman saya kan, masa saya mula menjadi cikgu dulu di prasekolah, biasalah kali pertama, hari pertama, adalah kanak-kanak ni, dia nak pergi tandas. Jadi saya memang dah didik mereka kalau nak pergi tandas, jumpa saya dulu. Minta kebenaran. Di situ saya bimbing asuhan kan. Jadi saya taklah sampai ke tandas sebab ingatkan umur 6 tahun ini dah boleh pergi tandas dengan proper. Rupa-rupanya buka semua. Terkejut kita tengok. Tu maksudnya apabila saya dah tengok macam tu, saya terus bertindak dan membimbing dia dengan adab-adab. Macam mana nak buka seluar, macam mana nak mungkin baca doa, tandas semua itu. Tu scaffolding sebab kita tahu kanak-kanak ni mungkin dia tidak ada pembelajaran di rumah yang umur 6 tahun. Tapi kalau kanak-kanak taska, dia dah belajar tau. Dia dah diasuh. Jadi apabila mereka dah masuk umur 6 tahun nanti di prasekolah, mereka dah ada pengalaman dah tu. Dah ada pengalaman, so tak perlu dibimbing. Tapi yang ini kalau yang kanak-kanak umur 6 tahun yang tak pernah pergi sekolah, dia seolah-olah
kanak-kanak yang baru lahir yang perlu dibimbing satu persatu. Ni yang kita nak menyusun konsep secara sistematik supaya kanak-kanak boleh tahu adab dia pergi ke tandas macam mana, baca doa dulu ke, buka pakaian dulu ke. Itu satu persatu yang kita kena bimbing. Begitu juga kalau yang contoh murid di sekolah rendah. Sekolah rendah ni kalau dari segi nak pergi tandas tu mereka dah tahu dah kan. Kadang-kadang mereka cuma amalan sahaja yang membaca doa, tandas tu tak ada. Jadi macam mana kamu boleh melaksanakan pengajaran mengikut proses scaffolding ini dalam konteks pergi ke tandas. Itu yang kamu boleh buat aktiviti tunjuk cara ke, demonstrasi ke, macam-macam. Macam mana kamu nak scaffolding mereka supaya itu dijadikan amalan. Itu boleh anda fikir-fikirkan. Okey, implikasi yang kita boleh lihat kalau yang teori Vygotsky untuk guru, yang pertama bimbingan terarah. Biasalah awal pembelajaran sesuatu konsep atau topik, kita akan memulakan dengan ayat, memberi petua, menunjuk cara dan memberi maklumat secara berperingkat. Jadi seterusnya kita boleh kurangkan sokongan dan bantuan serta lebihkan peluang untuk pembelajaran kendiri. Itu adalah bimbingan terarah. Kita bimbing dulu, lepas tu kita boleh lepaskan sedikit demi sedikit supaya dia boleh merasai sendiri apa yang perlu dipelajari, terutamanya untuk dalam kehidupan seharian. Yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif. Dia boleh, kalau ayat Vygotsky ni, dia boleh bimbing dalam bentuk konteks kumpulan kecil. So kat sini ada guru dan rakan sebaya yang lebih berkebolehan memberi sokongan semasa pembelajaran. Jadi kat sini mana yang lebih pandai dalam kumpulan kecil tu boleh bimbinglah rakan tu, bukannya mengejek. Di situ kita kena terapkan nilai juga. Dan seterusnya pembelajaran berlaku pada had atas. Had atas maksudnya kalau kita kaitkan dengan taksonomi pembelajaran, peringkat paling atas sekali. Mencipta pemikiran yang kreatif, yang kritis. Itu yang dikatakan dengan pembelajaran berlaku pada had atas lah. Cemerlang. Macam kamu tadi, nak dapatkan cemerlang dalam tugasan kamu. Itu had atas. Seterusnya meneroka dan menyoal, biasalah. Kalau konteks ini, dia mewujudkan situasi pembelajaran. Kalau kita nak menyelesaikan sesuatu masalah, di situ kita akan teroka. Apa cara-cara inisiatif? Mungkin bila kita dah tengok dari segi punca-punca soal jawab apa, kenapa isu ni berlaku, baru kita boleh teroka apa ataupun sarankan inisiatif dalam menyelesaikan masalah. Ini yang boleh dikatakan, boleh dikaitkan dalam teori Vygotsky. Seterusnya boleh menggalakkan perbincangan di mana kita boleh menggunakan bahasa untuk bicarakan pemikiran. Di situ kita boleh berbual, berdialog dan bersoal jawab. Dengan ada kita menggunakan perbincangan ini, sesiapa pelajar kita yang tak pandai cakap, at least dia ada peluang untuk bercakap dan mungkin apabila latihan bercakap ini setiap hari, dari hari ke hari, mungkin akan menambahkan lagi keyakinan, akan menambahkan lagi perbendaharaan kata-kata yang sesuai untuk dia susun atur dan menjelaskan idea-idea yang dibincangkan kalau berkaitan dengan kerja kumpulan ataupun individu. Rasanya setakat ini sahaja untuk kuliah kita berkaitan tentang teori konstruktivisme. Kalau kita lihat dua tokoh iaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Ini anda perlu kena tahulah sebab ini ada berlaku dalam kehidupan kita seharian. Okey, rasanya ini setakat ini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.